isu semasa yang paling hangat sekarang ni yang berlaku yang abang tahu sekarang, isu semasa Malaysia? Isu semasa sekarang ni berkaitan dengan umat Islam sekarang ni lah. Yang isu halal, dan yang paling teruk sekarang ni yang tak akhlak lah. Akhlak rakyat lah. Akhlak rakyat yang paling teruk. Kita bukan nak kata sebagai orang Islam atau orang Melayu lah, tapi akhlak as Malaysian punya ni. Malaysian punya behaviour. Kalau siapa yang pernah ke luar negara, especially negara maju, Japan, the United States, walaupun diorang ni kebanyakan boleh kata most bukan orang Islam, tapi kita tengok macam mana diorang behave, macam mana diorang berakhlak lah. Akhlak. Kita tengok, tak perlu jauh mungkin Singapura pun kita boleh kata as contoh lah. Maknanya dari sudut pandangan abang, akhlak masyarakat Malaysia ini masih berada pada tahap yang membimbangkan. Masih membimbangkan. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk kat rumah pun kita rasa tak selamat. Kebanyakan rumah sekarang kita kunci pintu, kita kunci pagar, sebab kita sendiri tak rasa selamat kat rumah kita. Lembu lah, lembu. Lembu Lembu Syahrizat. Syahrizat kan. Okay. Yang mana dia benda tu kerajaan macam melindungi sesuatu lah. Jadi walaupun ada bukti yang benda tu ada penyelewengan, tapi macam benda tu lepas gitu saja. Pada kita orang semua, apa yang abang tahu isu semasa Malaysia hari ni? Yang abang tahu lah yang isu semasa sekarang ni berkaitan dengan cerita pasal bandar tu lah. Bandar dan kita punya hubungan Malaysia dengan China lah. Paling baru. Paling baru yang boleh hangat pun pasal Cadbury. Okay. Yang pasal ada porsin. Okay. DNA semua tu. Berlaku masalah sikit dengan JAKIM, tak tahu halal ke tidak sebagainya. Pasal ni MH370 yang terbaru ni ada saksi, dia cakap dia nampak apa? Kapal terbang terbakar dekat Lautan Hindi masa dia berlayar. Lautan Hindi. Itu sudah tahu. Masa sekarang kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang. Saya tahu abang duduk kat mana? Dari Kelantan. Duduk Kelantan. Kelantan kawasan mana bang? Kelantan Tanah Merah. Tanah Merah. Okey, abang kenal tak YB kawasan abang? Mestilah kenal. Okey, siapa? Datuk Iqmal. Datuk Iqmal Hisham. Setakat ni YB okey. Pandangan abang? YB tu YBBN. YBBN. Abang rasa macam mana? Abang rasa pandangan abang. Dia take care dia punya kawasan dia lah. Okey, baguslah dia. Bagus. Okey, abang duduk mana bang? Sekarang saya duduk kat Kepung. Kepung. Okey, abang tahu tak YB kawasan abang? YB? Allah, saya baru duduk sana. Baru duduk sana abang Okey, tak apa, sikit. Abang duduk kat mana? Okey, saya duduk Bangi. Duduk Bangi, okey. Abang kenal YB kawasan YB, tapi saya tak mengundi di Bangi lah. Tak mengundi di Bangi. Abang mengundi di mana? Saya mengundi di Kelantan. Di Kelantan. Kelantan kawasan mana bang? Kelantan di Macang, Pulau Condor. YB saya kenal. Siapa YB nya? YB Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli. Setakat ni pandangan abang tentang YB tu? Alhamdulillah. Okey. Okey, fine. Daripada mana tadi? Kelang. Daripada Kelang. Kelang kat mana tu? Dekat Taman Seri Andalas. Okey, Akil tahu tak siapa YB kawasan tu? Yang sebelum ni tahu lah, yang lepas pilihan raya tak tahu lah. Okey, yang sebelum ni siapa? Xavier. Daripada parti Pemangkang. Daripada parti Pembangkang. Yang sekarang ni? Sekarang ni tak pasti. Rasa sama juga kan. Sama daripada parti Pembangkang juga lah. Okey, baik. Duduk kat mana? Kawasan duduk Taling Jaya. Taling Jaya. Okey. Nabil kenal tak YB kawasan Nabil? Tak kenal Okey. Duduk di Polisen. Polisen. Boleh tak akak kenal tak dengan YB kawasan akak? Tak, sebab akak belajar kat sana. Akak duduk masanya akak? Stay dekat Bera. YB Dato' Ismail. Okey. Kalau akak secara peribadi lah, kalau ada 5 bintang, apa bintang boleh bagi dekat YB? 3 bintang YB tu daripada parti mana? Parti Pembangkang ke ataupun parti kerajaan? Tak tahu, tak nak jawab. Itu tak ada. Okey, tak apa, tak ada masalah. Apa yang abang faham tentang demokrasi? Demokrasi tentang kita punya suara-suara rakyat lah. Suara-suara rakyat. Apa yang kita tak puati, apa semua kita boleh tuakan secara bebas lagi. Bebas. Kepada pemimpin lah. Boleh dengar suara kita. Pada saya, apa yang abang faham tentang demokrasi? Demokrasi awal saya. Demokrasi kalau masyarakat kita dia lebih kepada pilihan raya.
Kalau sebut demokrasi, pilihan raya. Padahal benda tu luas lagi. Demokrasi ni kebebasan. Kebebasan rakyat lah. Ada segi suara, media, ada punya hak-hak asasi kan. Jadi benda tu kita selalu pertikaikan kenapa demokrasi itu tak boleh dilakukan secara terbuka lah maksudnya. Mesti ada sekatan-sekatan kan. Walaupun benda tu ada hak-hak rakyat tapi disekat diselindungkan sebab mungkin ada hak-hak hal-hal peribadi yang politik. Demokrasi ni, kalau kita tengok demokrasi ni kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bercakap berlandaskan apa yang dibenarkan lah. Kalau kita tengok negara-negara maju dia banyak, kata banyak betul-betul dia perjuangkan demokrasi dia. Maknanya demokrasi ni bagi pendapat abang okeylah, baiklah untuk negara. Macam mana untuk Malaysia sekarang ni? Untuk Malaysia, mana untuk Malaysia sekarang ni saya rasa first rakyat perlu dididik untuk lebih memahami demokrasi. Okey. Perlu lebih dididik. Bukan kita kata demokrasi ni kita boleh buat demonstrasi ke, kita boleh buat apa-apa yang kita suka, tak. Tapi kita diberi peluang untuk menyalurkan apa yang kita rasa melalui proses ni lah, proses demokrasi ni. Dan benda ni kita tengok di negara maju, saya cakap sekali lagi lah, negara maju di negara yang saya sebut pengamalan demokrasinya baik. Pengamalan demokrasinya baik. Kerajaan dipilih untuk menjalankan tugas, menjalankan buat kerja. Bagi kerajaan ini tak boleh buat kerja, dia kalau tak jawatan. That's it. Demokrasi ni bila rakyat, dia satu perlembagaan yang semua rakyat akan berkumpul untuk pilih antara pemimpin-pemimpin yang dicalonkan untuk dipilih diangkat menjadi pemimpin. Dan itu merupakan apabila semua orang dah bersatu bagi pendapat, baru jadinya. Maknanya di situ ada macam ada keadilan lah, sebab dia ikut majoriti rakyat. Demokrasi. Demokrasi ni dia antara sistem dalam bentuk pemerintahan dan dia menggunakan pilihan raya untuk memilih pemimpin. Maka demokrasi ini memberi maksud menggunakan sistem pilihan raya untuk memilih pemimpin. Begitu. Sebenarnya ada kebaikan, ada keburukan demokrasi ni. Dia macam nak tunjuk perasaan pun tak, tapi lebih pada tunjuk perasaan lah. Sebab kita tak puas hati. Kadang kita cakap orang tak nak dengar. So dengan cara tu mungkin ada pihak yang ambil tahu kot. Maksudnya akan rasa demokrasi tempat untuk luah perasaan lah. Tak juga. Tapi itu untuk orang-orang yang mungkin dia luah perasaan, tak boleh dengar dengan cara tu je lah kot. Dia tapi dengan cara yang betul lah, jangan salah. Soalan last akhir, bagi pendapat akhir sendiri lah, pendapat peribadi, Malaysia ni macam mana? Secara umum je, secara pandangan umum, secara selayang pandang ya, akhir rasa Malaysia ni berada pada tahap yang mana? Yang paling cemerlang ke, yang baik ke, tengah-tengah ke, macam mana? Malaysia ni negara yang membangun, tapi dari segi macam politik kita memang membangun, tapi masih banyak perlu diperbaiki, sebab bukan semua orang ada persepsi, masing-masing ada persepsi sendiri. Jadi bila hal macam ni kita akan bergaduh-gaduh tengok macam ni kan, macam semua orang bergaduh sebab tak sepakat. Jadi benda ni akan tak lama lagi, mungkinlah tak lama lagi. Mana tahu, sebab apa yang kita nampak hari ni macam dah teruk kan. Jadi ada lah kemungkinan tu akan jadi lagi teruk lah, macam mana kita tengok Thailand. Nak kata bagus sangat tu taklah, sebab sekarang ni saya tengok macam jenayah makin boleh jadilah kan. Kalau macam tengok kes-kes yang penggal kepala tu semua tu, budak-budak kes macam kanak-kanak pun dah banyak kes-kes rogol luasa sebenarnya. Berada pada keadaan yang bahaya juga lah. Bahaya juga. Kes peragut banyak, kita tengok dekat video semua kan, peragut ni banyak kes lah, especially dekat area KL semua lah kan. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia, okey tak okey pun kita mesti support lah. Pasal kita duduk di Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, kita ada hak untuk menegur apa yang salah, apa yang tak betul kan. Jadi kerajaan pun mesti
menilai benda tu. So tak boleh nak mengenepikan suara-suara rakyat macam gini. Okey, umum di Malaysia ni kita insya-Allah kita akan jadi negara maju 2020. Okey, tapi dari segi proses macam saya cakap tadi lah, kita rakyat Malaysia perlu dididik lah. Dari segi kata educate people untuk lebih memahami apa yang sebenarnya untuk jadi sebuah negara maju. Okey, kita bukan semata-mata nak maju dari segi demokrasi, dari segi ekonomi ataupun dari segi pembangunan, kita nak maju dari segi pemikiran, kita nak maju dari segi kata akhlak dan sebagainya. Itu yang lebih baik, yang lebih kita tekankan lah. Malaysia setakat ni kalau tengok tentang perpaduan dia boleh tahan lah, bagus lah. Tapi dalam akhlak orang sekarang remaja lah macam kita kurang sikit lah, sebab tak berapa nampak sangat dia punya ketinggian akhlak kita. Ketinggian akhlak tu kurang. Maksudnya dari sudut perpaduan okey, cuma dari sudut akhlak masyarakat tu kurang. Itu saja Nabil. Ya, teknologi kita boleh tahan. Kita punya tahap teknologi agak bagus, tapi kalau teknologi itu saja tanpa akhlak dia macam tak guna. 70-30. 70 okey, 30 tak okey. 70 tak okey. Okey, baik. Terima kasih.